Muliakan lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin dan muslimat. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dipertemukan waktu di antara maghrib dan isya ini dapat sama-sama kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kira dan hitung kita dalam kalangan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana pada malam ini pertama kali saya sampai ke tempat tuan-tuan ini, suka saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Nama yang diberi Muhammad Uzair bin Fuad. Muhammad Uzair bin Fuad. Kampung asal kelahiran Tanjung Karang, Selangor. Orang Jawa. Ada orang Jawa ni saya. Sing si iso ngomong Jawa. So ya. Kemudian menetap sekarang di kuartus Masjid Cahaya Iman, Bandar Country Home Rawang, Selangor. Boleh tahan jauh dari sini. Lalu highway plus naik U, alhamdulillah sampai sejam, 50 km. Oleh kerana kuliah gantian, bukan kuliah bulanan, saya pun suka juga untuk pergi masjid-masjid, tengok masjid-masjid orang lain, karya-karya tempat lain. Dan saya berkhidmat sebagai imam masjid qaryah, imam 2 masjid Bandar Country Home Rawang daripada tahun 2017 sampailah ke hari ini. Dan kami ada 4 orang imam bergilir, dan giliran saya tak banyak waktu malam. Banyaknya zuhur asar. Di malam saya banyak berkuliah di sekitar Country Home Rawang, Selayang, dan juga kadang-kadang bila ada kuliah gantian saya pergi jauh-jauh. Contohnya pada malam ini, minggu lepas saya pergi sampai ke Putra Haid. Bukan asal atas dasar apa-apa tuan-tuan, cuma sekadar ingin berkongsi, saling ingat, memperingatkan. Kemudian sedikit latar belakang, saya belajar sampai darjah 6. Kemudian saya masuk tahfiz dulu tahun 2001. Ketika masuk tahfiz dulu tuan-tuan, kalau waktu tu orang kata nak makan apa nanti besar, nak kerja apa nanti besar. Kalau dulu tuan-tuan, awal 2000, selama 2000 selalu kita dengar makcik-makcik kita cakap kan, nak kerja SP, nak kerja kilang pun kena SPM. Kau masuk pondok nak belajar apa, makan apa. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih beri saya dan tuan-tuan makan sampai ke hari ini. Dan kemudian habis belajar tahfiz sampai ke peringkat syahadah. Saya belajar tahfiz di Mahat Tahfiz Masjid Lama, Kampung Lambur Kanan, Bota Kanan, Perak. Waktu tu di Selangor pun tak banyak tahfiz lagi. Ada tahfiz tapi ditakdirkan oleh Allah Ta'ala taklah sebanyak macam sekarang. Kemudian pergi di sana tu, kalau belah-belah Perak tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, orang-orang kampung banyak dapat masjid baru daripada kerajaan. Masjid lama ditinggal, kebanyakan. Di sana tu di belah Kampung Gajah, Pulau Tiga, Lambur Kanan, Lambur Kiri, Bota Kanan, Bota Kiri. Kadang-kadang ada tempat yang ada masjid lama dan ada masjid baru. Masjid lama dalam kampung, masjid baru dibuat dekat luar. Biasa masjid lama ni kadang-kadang orang kampung jadikan markas PAS pun ada jadikan sekolah pun ada jadikan pondok pun ada. Kan? Kalau di tempat saya tu ditinggal oleh orang kampung dah bertahun-tahun, tak ada siapa urus. Orang tabligh ambil, buat madrasah, bincang dengan orang kampung. Alhamdulillah, buka madrasah tu tahun 98 ke 99 sampai ke hari ini. Waktu saya pergi madrasah tu tahun 2002, belajarnya baru 6 orang. Sekarang ni dah 200 lebih. Alhamdulillah, orang-orang Malaysia ni, orang-orang kampung sana juga sangat prihatin dengan madrasah. Kalau tuan-tuan nak tahu, daripada buka madrasah tahun 99 sampai ke hari ini, yurannya tak pernah naik. RM100 sampai ke hari ini, Masya Allah.
Orang Melayu ni kuat berinfak. Sebab kadang-kadang saya suka tengok orang yang mengajak orang kepada berinfak. Kadang-kadang orang ni dia tak rasa nak infak, tapi bila ada orang yang beri dorongan, ada orang yang beri lorong kat mana nak infak, kat mana nak bersedekah, Masya Allah, Islam kita terjaga, Islam kita terbina. Kemudian habis 30 juz menghafal Al-Quran, sampai ke peringkat syahadah. Kemudian saya pergi pondok pesantren di Indonesia, Tempurung, lebih kurang 3 tahun lebih. Kemudian saya sambung lagi ke tahun 2010, saya pergi ke Darul Ulum Zakaria, Johannesburg, Afrika Selatan, lebih kurang 6 tahun lebih. Kemudian balik 2017, dapat jadi imam dan sampailah ke hari ini. Tuan-tuan doakan saya. Nama saya Muhammad Uzair. Bila-bila tuan-tuan ingat saya, tak ingat nama saya pun ingat, oh, Ustaz dah sama malam tu. Ingat saya dalam doa tuan-tuan. Tuan-tuan doakan saya, Allah Ta'ala bagi saya umur yang panjang dalam kebaikan, Allah Ta'ala beri saya keberkatan dalam segala perkara. Dan untuk kita semua, boleh tuan-tuan. Jadi beradanya saya di sini, saya bukan nak mengajar tuan-tuan. Masya Allah, masjid-masjid tuan-tuan pun banyak pensyarah yang hebat-hebat dan aktif. Dan saya ada terbaca dari sebelum pergi masjid, mana-mana pertama kali saya suka buka website dia, tengok apa laporan-laporan masjid, punya masjid terbaik. Masya Allah, tahniah tuan-tuan. Jadi saya datang sini bukanlah nak mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah banyak ilmu dah, insya-Allah dah banyak maklumat, tapi sekadar ingat memperingati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir", berilah peringatan. Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan pada malam ini beberapa amalan ataupun apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan sebutkan dalam hadis Nabi, yang ianya berkaitan rapat dengan tuan-tuan semua dan puan-puan juga dan kita semua. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala dah pilih kita di kalangan ramai manusia yang beriman, ramai orang Melayu Islam. Allah Ta'ala pilih tak sampai 1% pun hakikatnya yang dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala 5 kali sehari semalam. Saya ada terdengar di Radio Hakim, kalau tak salah dah lama, ada orang buat kajian. Sebenarnya orang Islam, Melayu Islam yang solat berjemaah 5 waktu di masjid sempurna, sebenarnya tak sampai pun 1% atau 1%. Logik tuan-tuan, berapa ratus ribu orang di sekeliling kita, tapi kita bandingkan dengan solat Jumaat, Masya Allah, jauh berbeza. Jadi Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan khabar gembira bagi orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ayat tu ada tulis di dinding-dinding masjid. Kalau masjid kampung macam kampung saya Tanjung Karang, Sungai Sirih tu, biasa ada tulisan khot. Masjid-masjid lama yang dibuat tahun 70-an, 60-an, tulisan khot macam-macam, tulisan ayat Quran. Tapi masjid tuan-tuan ni kira masjid baru, ayat Quran dia ada dekat skrin dia sekarang. Masya Allah. Biasanya ada tulis, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhirat. Dan dalam akhir sekali ayat tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata waz-zakah wa lam yakhsha illallah, dan dia mengerjakan solat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dapat takwa, nak dapat kita betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan untuk kita amal agama, mengerjakan solat, tunaikan zakat, jadi jemaah masjid. Sebab tuan-tuan, sekarang ni tahun baru, mungkin ada kawan-kawan kita ataupun diri kita sendiri ataupun siapa-siapa yang kita kenal
kalau mereka ini ingin berubah lebih kepada kebaikan, ajaklah mereka, mula-mula sekali ajaklah mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala janji dalam ayat tadi, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Nak jadi baik tuan-tuan, mulakan salah satu cara, banyaklah cara kalau kita nak jadi baik. Salah satu juga kita boleh syorkan kepada diri kita sendiri dan juga orang lain, jadilah jemaah masjid. Alhamdulillah saya tengok wajah-wajah tuan-tuan ni, masya-Allah, ada nur, ada cahaya. Orang-orang yang pergi masjid ni mengimarkan rumah Allah Taala ni, walaupun hakikatnya kita semua banyak dosa, tapi ada muka lain tu, muka jemaah masjid. Jadi pada malam ini, alang-alang Allah Subhanahu wa taala dah pilih kita jadi jemaah masjid, saya nak kongsikan beberapa amalan yang hanya jemaah masjid boleh buat. Kalau solat dekat rumah dia tak boleh buat, ataupun dia boleh buat tapi jarang sekali. Alang-alang tuan-tuan dah sampai masjid ni, tingkatkan sedikit amalan kita. Sempena tahun baru 2023 yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita, diberikan kita kesempatan pada tahun ini, bertambahnya umur kita. Kita sebenarnya bersikit, tambah sikit lagi umur kita sebenarnya. Kita tambah umur ke ataupun makin pendek usia kita. Sebenarnya makin pendek usia kita, bertambah umur makin pendek usia. Allah Akbar. Dah sampai 2023, Allah Subhanahu wa taala pilih kita buatlah sesuatu perubahan. Saya berpesan pada diri saya juga, Allah Akbar, banyak dosa juga tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dibuka hijab antara kita semua tuan-tuan, saya pun malu nak bercakap depan tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha rahmat, dia baiknya Allah Taala ni, dia tutup hijab kita, dia tutup keburukan kita kat dunia ni. Kalaulah kita ni Allah Taala buka keburukan tuan-tuan, tak berani kita nak jumpa orang, malu kita. Kita ni belagak alim, belagak pandai, belagak baik ni sebab Allah Taala tutup aib kita. Berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tutup aib kita dunia dan akhirat, dan Allah Taala ampunkan semua dosa kita. Dan juga tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia. Tuan-tuan pun biasa dengan hadis ni. Nama pun tazkirah. Tazkirah ni peringatan kan. Kalau namanya peringatan tu biasanya perkara yang dah kita tahu ke ataupun perkara yang tak pernah kita tahu. Biasanya perkara yang dah kita tahu, itu namanya tazkirah. Itu sebab tuan-tuan, jangan kita ada rasa jenguk bosan. Banyak sangat dah dengan kuliah, kan? Ustaz tu cakap benda yang sama, ustaz malam tadi pun cakap benda yang sama, ustaz dekat YouTube pun cakap yang sama, ustaz dekat TV cakap yang sama, kan? Kadang kita bosan. Kalau namanya tazkirah tu tuan-tuan, memang peringatan yang dah biasa kita dengar. Perkara dunia pun tuan-tuan, kita ni selalu lupa perkara dunia, apatah lagi perkara akhirat. Contoh saya selalu bawa di mana-mana saya pergi, contoh perkara dunia. Semua orang tahu, semua ambil lesen kan, ambil lesen kenderaan, motor, kereta dan sebagainya. Semua kita tahu bila lalu depan sekolah berapa kilometer sejam. Udah ingat tak tuan-tuan? 60 ke, 30 ke, 40 ke, berapa? Tuan-tuan main bersup je depan sekolah kan. Langgar semua punggul-punggulnya ada. Kan? Semua kita tahu 30 km sejam. Kan? Masa kita ambil lesen kita belajar. Tapi kenapa 1 km sebelum sampai sekolah tu besar atau pampang sandboard warna kuning. Bukan murah-murahnya sandboard tu. Kan? Berkilat pula kalau malam. Kan? 30 km sejam. Ada pula lambang budak-budak berjalan. Kan? Nak ceritanya apa tuan-tuan? Semua kita tahu, tapi perlu juga diingatkan perkara dunia. Kan? Semua kita tahu bahayanya. Kalau laju ke depan sekolah, mungkin budak-budak ni lari main kawan, langgar. Kan? Semua kita tahu bahayanya, tapi perlu juga diingatkan. Tak cukup dengan tu, tuan-tuan dekat sikit ke sekolah, tuan-tuan akan jumpa line kuning yang boleh menyebabkan kita punya dashboard bergegar. Duk-duk-duk kata lalu. Nak cerita apa? Nak ingatkan kita supaya slow lagi. Dekat lagi dekat sekolah nanti, dia akan ada pula apa?
Kalau bahasa Jawa panggil speed bump. Bonggol, kan? Ada bonggol pula. Betul-betul nak suruh kita slow. Padahal semua orang tahu tak cukup satu, kadang-kadang sampai ada 3 bonggol dekat-dekat. Saya pernah lagu dekat Sarjana, dekat Kajang kalau tak salah. Saya kira ada 5 bonggol. Memang betul-betul slow-slow. Itu pun ada yang laju lagi. Kalau kena yang bawa kereta mahal-mahal, dia tak rasa apa. Selamba je. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Perkara dunia pun manusia perlu diingatkan. Kadang-kadang dah ada bonggol tu, sekolah hire lagi rela pula. Contoh kan, kawan lalu lintas, manusia ni mudah lupa. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dhaif, lemah dari segi semua perkara. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir, berilah peringatan. Sesungguhnya fa inna dzikra, peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi rajin-rajinlah kita dengar tazkirah. Sebab ada tazkirah. Tazkirah itu bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Bahasa Arab. Terjemahannya peringatan, kuliah. Bahasa Arab terjemahannya pengajian. Kan? Jadi tuan-tuan, kita nak jadi orang yang paling banyak dapat kebaikan dan juga orang yang beriman yang dapat banyak manfaat. Salah satunya banyakkanlah dengan tazkirah. Alhamdulillah, boleh kata 90% Lembah Kelang ni yang maghrib ada tazkirah, ada kuliah. Nanti ada pula tazkirah subuh, kuliah subuh. Ada pula tazkirah Jumaat. Nanti solat duha pun tazkirah pun ada. Kalau dekat masjid negeri itu tuan-tuan, daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam ada. Kalau masjid negeri itu, lepas subuh ada kuliah subuh. Nanti duha pukul 9 ada ustaz datang lain pula dekat bawah. Nanti pukul 11 ada lagi ustaz datang sampai zuhur. Nanti lepas zuhur ada pula ngaji tauhid pula sampai asar. Lepas asar ada lagi. Lepas maghrib dekat atas ada pengajian kuliah. Dekat bawah ada orang-orang dewasa belajar mengaji. Saya pernah juga mengajar di sana dulu. Kan? Penuh, Masya Allah. Ini tidak lain tidak bukan untuk kita semua orang yang beriman ini dapat manfaat, dapat kebaikan. Jadi jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa boring, jangan kita rasa bosan dengan tazkirah. Kerana apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan. Kalau kita renung-renung balik tuan-tuan, saya sendirilah dalam banyak-banyak ilmu yang dah kita belajar dan kita semua maklumat yang dah kita dengar, berapa persen yang kita amalkan? Allahu Akbar, berapa persen yang kita amalkan? Sebab tuan-tuan, lagi dan lagi jangan ada rasa jemu. Kalau boleh masuk kereta pun tuan-tuan, pilih channel radio yang ada tazkirah kan? Contohnya radio apa? Aikim ke klasik? Aikim kan contoh. Orang tua saya suka dengan klasik kadang-kadang. Asal masuk kereta je dah beralihkan dia punya channel. Apa dia dengar kan? Masuk je kereta, pilih radio yang ada cerita pasal agama, tazkirah. Masya Allah, Aikim tu bukan cerita agama tu tuan-tuan, kesihatan pun ada, politik pun ada, ekonomi pun ada. Masya Allah. Kadang-kadang saya bila masuk tu, bila dengar tu, Allah seronok. Jadi banyak-banyaklah kita dengar tazkirah. Jadi ada 7 golongan manusia dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti dekat hari akhirat nanti akan dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu tidak ada naungan melainkan hanya naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di hari akhirat nanti tuan-tuan, bila kita dah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia resah gelisah. Kita dekat dunia tuan-tuan, kalau kita ada salah dengan orang, kalau kita ada salah dengan siapa-siapa, kita boleh cover. Kita boleh cover sampai orang kata kita tak salah. Yang sepatutnya salah jadi tak salah. Yang salah boleh bebas. Contoh, maknanya boleh pusing kot sana, pusing kot sini, boleh lepas. Tapi dekat hari akhirat nanti tuan-tuan, kita tahu diri kita dekat dunia ni macam mana. Berceramah selama ikhlas ke tidak? Aku jadi imam masjid sebab apa? Aku buat tu sebab apa? Aku buat ni sebab apa? Semua kita tahu dekat hari akhirat nanti. Baru masa tu takutnya kita depan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pun tahu.
Orang lain kita tak tahu, kita dah tak hirau dah tak kenal isteri, dah tak kenal anak, dah tak kenal siapa-siapa. Kita hanya risau, ya Allah, selama ni aku dekat dunia ni, tahu dah kita punya dia. Macam mana? Semua manusia risau. Dah nampak syurga neraka. Ada orang yang digambarkan dalam hadis berenang dengan peluhnya sendiri. Ada orang sampai dah tak tahan dah nak menunggu hari penghisapan ni. Tuan-tuan, kita ni pergi pejabat bos, bayar bil-bil, nunggu 10, dan kita tunggu 10 lama, kita dah rasa lama tengok nunggu kita kan. Kita ni paling tak suka menunggu kan. Dekat hari akhirat nanti tuan kita dihisap, Allahu Akbar. Berapa ramai manusia. Berapa ramai manusia. Kita ni tuan-tuan balik nak keluar sembahyang Jumaat, beratur nak keluar pagar pada dah tak sabar. Padahal baru dengan khutbah ni, dah tak sabar dah kondak. Haji dia dah marah orang dah dalam hati. Tak sukanya kita ni menunggu. Tapi dekat hari akhirat nanti tuan-tuan, ketika dihisap manusia daripada zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir sebelum kiamat, semua dah dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab ada 7 golongan manusia yang insya-Allah dia akan masuk syurga tanpa hisap. Dia akan dapat naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada ketika itu semua tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Dia akan rasa tenang. InsyaAllah dia akan masuk syurga tanpa hisap. Sebab tuan-tuan, dalam doa kita, hari-hari kita berdoa, dalam doa kita ni biar doa yang menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan doa kita banyak apa yang kita nak. Apa yang kita nak? Nak kaya, nak sehat, nak murah rezeki, nak anak lulus peksa, nak lulus loan rumah, nak lulus loan kereta. Itu semua yang kita suka. Tak jadi masalah, silakan doa. Kita kena ubah sikit cara kita berdoa. Doalah bagaimana cara yang Allah Ta'ala suka. Ya Allah, masukkanlah aku syurga tanpa hisab, ya Allah. Mudahkanlah hisab aku, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang istiqamah, suka dengan tazkirah. Jadikanlah aku orang yang suka pergi masjid. Jadikanlah aku jemaah yang istiqamah ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah aku orang yang suka bersedekah. Jadikanlah aku orang yang suka berzikir. Doa yang Allah Taala suka. Doa yang kita minta, kita ni menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu beza ni. Barulah kita minta doa yang kita nak. Ni kadang kita suka doa apa yang kita nak je. Yang Allah Ta'ala nak, kadang kita lupa nak doa. Itu sebab tuan-tuan, salah satunya kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita syurga tanpa hisab. Kalau kita start dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, contohlah tuan-tuan, kita hisab diri kita sendirilah sekarang. Gaji yang Allah Ta'ala bagi pada kita tiap-tiap bulan. Mungkin orang-orang sini semua gaji semua atas 5,000, contoh kan. Ada Allah Ta'ala bagi 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Kita hitung-hitung balik, ke mana duit kita? Berapa ringgit sangat yang kita bagi jalan Allah Ta'ala? Berapa ratus ringgit sangat yang kita bersedekah dibandingkan dengan kita bayar Astro. Astro tu tengok apa, kita bayar top up handphone kita, handphone anak kita, isteri kita, dia orang tengok apa dekat telefon. Kalau kita hisap begitu pun kita dah sangkut dah tuan-tuan. Bayangkan dekat hari akhirat, kalau Allah Ta'ala hisap kita semua, Allah susah. Macam dekat dunia lah tuan-tuan. Kalau orang tu dah kena dengan SPRM, memang tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Ada pula amla pula kan, ada pula dakwa dulu, siasat kemudian pula, macam-macam. Mana orang kalau dah kena start siasat, kena hisap dekat dunia ni, susah nak lepas. Macam tu juga dekat hari akhirat tuan-tuan. Kalau kita Allah Ta'ala hisap kita, Allah Ta'ala susah kita. Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa kepada Allah Ta'ala, mudahkanlah penghisapan kita ataupun masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Ada 7 golongan manusia yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan pada malam ini sekadar peringatan bersama. Kalau saya nak cerita 7 ni banyak, kita ambil satu saja yang berkaitan dengan tuan-tuan semua. Siapa dia? 7 golongan itu salah satunya rajulun qalbuhu muta'allaqun atau mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya ada betul-betul rasa cinta, ta'alluq dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
nak dapat cinta, nak dapat ta'aluk, suka dengan rumah Allah Ta'ala ni, macam mana caranya? Paling mudah, solat berjemaah. Jaga solat berjemaah. Mungkin ada di antara kita rasa macam susah nak jaga solat berjemaah. Kadang ada je miss dengan sebab macam-macam kerja. Nak dapat kemanisan iman tu, keseronokan dalam beramal tu, mula-mula memang susah. Tak ada benda yang mula-mula senang terus. Latih tuan-tuan. Rajin, kadang malas nak pergi sembahyang kan, pergi sembahyang berjemaah, suka sembahyang di rumah saja. Kita nak hati kita ni ada rasa cinta dengan Allah, dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari kalau tak pergi rumah Allah Taala, rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Apa hari rasa macam ada kurangnya. Oh, hari ni tak pergi masjid lagi. Macam kita lah tuan-tuan, kadang ada di antara kita sehari pun macam mana benda tak kena, macam penting pada sehari tak kena tiap hari lagi. Contoh ada gitu. Kan, maknanya dia dah dapat kemanisan tiap hari. Kalau orang dapat kemanisan dalam beramal, Allahu Akbar, dia tak buat pun dia rasa lain macam tu. Nak dapat kemanisan dalam beramal ni, kena mula dulu. Jadilah jemaah masjid yang istiqamah. Allah Ta'ala janji tuan-tuan, orang yang rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid, orang yang hatinya ada cinta dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia termasuk 7 golongan manusia yang akan dapat naungan nanti di hari penghisapan. Dia akan dihisap dengan keadaan tenang ketika manusia tengah dalam keadaan huru hara. Jadi tuan-tuan, walaupun itu sebab tuan-tuan, kalau ada peluang jadi orang penting dekat masjid, contohlah ada peluang jadi AJK ke, orang yang bertanggungjawab dengan masjid ke, rebut peluang tu. Betulkan niat, aku nak jawatan, aku nak berebut bukan sebab apa, aku nak orang jadi orang yang sibuk dengan rumah Allah Ta'ala. Bila dia ada rasa sibuk dengan rumah Allah Ta'ala, dia betulkan niatnya, dia semata-mata nak jaga rumah Allah Ta'ala, dia fikir macam mana masjid ni nak nampak indah, cantik luar dalamnya, macam mana masjid ni nak diisi dengan program-program yang bermanfaat, macam mana tiap-tiap malam ada tazkirah, macam mana anak-anak mudanya berdatang masjid. Jadi dia ni selalu orang yang dapat jadi AJK atau orang yang bertanggungjawab dengan masjid ni, kalau dia ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala, betulkan niat balik, besar pahala. Dia termasuk orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Ta'ala, cinta dengan rumah Allah Ta'ala. Walaupun kita mungkin ditakdirkan tak dapat jadi siapa-siapa pun, kita jadilah orang yang rasa bertanggungjawab dengan rumah Allah Ta'ala. Nampak sampah, ambil. Jangan nampak sampah, teringat untuk siap. Kan? Nampak berhabuk sikit, jangan terus ingat untuk siap. Kan? Ingat, oh aku pun nak jadi orang yang cinta dengan rumah Allah Ta'ala. Besar ganjaran. Mulakan dengan jaga solat berjemaah kita. Mungkin ada di antara kita yang mungkin tak dapat jadi apa-apa jawatan dekat masjid, tapi dia orang yang suka datang rumah Allah Ta'ala. Bila ada program, dia bersibuk tolong-menolong. Mungkin ada di antara kita yang muda-muda mungkin tak sempat pun nak berjemaah di masjid, kan? Mungkin subuh, isyak saja, zuhur, asar, maghrib tak sempat kerja. Tak apa, kita jadi orang yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun musola yang ada dekat tempat kerja kita. Hidupkan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada musola ataupun surau dekat tempat kerja tuan-tuan, jadilah orang yang bertanggungjawab dengan musola dan surau. Sebab apa? Nakkan kelebihan, biar hati kita ni cinta dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan masuk syurga tanpa hisab. Jadilah orang yang menghidupkan surau dan musola di tempat kerja kita. Kita pegang kuncinya, tak apalah kita siap, kita tukang azan, kita yang jadi imam, kan? Buat collection sikit, tiap bulan RM10 seorang ke, tiap minggu RM5 seorang ke. Hidupkan dengan kuliah agama, mungkin boleh dijemput sebulan sekali ke sebulan 2 kali ustaz. Supaya apa tuan-tuan? Tak lain tak bukan kita nak jadi orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Dan juga tuan-tuan, alang-alang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah pilih tuan-tuan ni semua jadi jemaah masjid. Dan ada satu amalan yang boleh kita tingkatkan. Ini hadis ni panjang, hadis mengenai kelebihan solat berjemaah. Tapi saya ambil yang belah bawah dia sikit. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Fa idza dakhala al-masjid, maka tatkala orang itu masuk ke rumah Allah Ta'ala, kana fi salatin ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu.
Apabila dia telah masuk masjid, maka dia dikira dalam keadaan solat selama tertahan kerana menunggu masuknya waktu solat. Ini kelebihan yang tuan-tuan boleh tingkatkan. Masya Allah, tadi saya sampai pun awal kat masjid tuan-tuan. Saya sampai tadi pukul 6.50, 6.55. Masya Allah, dah ramai dah orang yang sampai ke rumah Allah Ta'ala awal. Tahu tak kelebihan dia tuan-tuan? Orang yang menunggu masuknya waktu solat. Dalam hadis ni diberitahu, maka dia ini Allah Ta'ala akan kira sebagaimana orang yang sedang mengerjakan solat. Sekarang ni subuh lewat tuan-tuan, pukul 6.05 kalau tak salah, betul? Kadang-kadang kita tidur malam pukul 10, pukul 5 kita terjaga dah. Kalau saya automatik biasanya 6 jam saya tidur, 5 jam saya tidur, saya terjaga automatik. Kadang-kadang kita bangun baru pukul 5, tak azan-azan lagi, tersambung tidur lagi. Pukul 5 subuh terjaga lagi, tak azan lagi, tersambung tidur lagi kan. Apa kata tuan-tuan, kalau kita terjaga awal, pergilah masjid awal tuan-tuan. Setengah jam sebelum ke, 20 minit sebelum ke, 20 minit setengah jam tuan-tuan tunggu masuknya waktu solat tu. Allah Ta'ala kira tuan-tuan ni orang yang sedang mengerjakan solat. Duduk saja Allah Ta'ala kira sebagai orang yang mengerjakan solat. Nak harapkan kita solat 20 minit kan? Tak lalu kita duduk masuk tunggu waktu solat ni. Allah Ta'ala kira kita sebagai orang yang mengerjakan solat. Begitu juga habis solat maghrib, nak masuk ke solat isyak ni tuan-tuan, ada lebih kurang 40 minit. Kalau tuan-tuan balik rumah pun tak terbaloi kan? Tengok berita pun, dekat WhatsApp pun dah banyak berita dah kan? Sekejap aja, berita utama pun tak sempat habis. 30 minit, 40 minit tuan-tuan duduk nunggu masuk waktu isyak. Sepanjang tu tuan-tuan duduk tu, Allah Ta'ala kira tuan-tuan sebagai orang yang mengerjakan solat. Nak mengharapkan kita solat 40 minit tuan-tuan, Allah, kita tak mampu. Itu besar ganjaran orang yang dapat pergi rumah Allah Ta'ala. Ada peluang-peluang yang hanya orang yang pergi rumah Allah Ta'ala saja boleh buat. Duduk tuan-tuan belak-belak, Allah Akbar. Sekarang tazkirah pun ada kan? Bukan duduk saja. Tuan-tuan duduk dengan tazkirah sambil bersandar kan? Kalau ngantuk-ngantuk sikit pun tak apalah, insya-Allah ustaz tak marah. Tak ada ustaz marah lagi lah, insya-Allah. Sambil bersandar pun tak jadi masalah. 40 minit tu Allah Ta'ala kira kita sebagai orang yang mengerjakan solat. Kita nak solat sampai 40 minit tak lalu kita tuan-tuan. Gunakan waktu tu. Kemudian bukan itu saja kelebihan dia. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan orang yang menunggu 40 minit, 30 minit antara waktu maghrib dan isyak ini, ataupun tuan-tuan datang awal tadi, Allah Ta'ala pertama dah dikira kita sebagai orang yang mengerjakan solat. Kedua, para malaikat berdoa selagi mana dia duduk di dalam tempat dia ingin mengerjakan solat. Dapat doa dari malaikat tak tuan-tuan? Apa doa dia? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. 3 doa. Ya Allah, kau ampunilah dia, kau rahmatilah dia, kau terimalah taubat dia. Duduk 40 minit. Kita semua hidup kita pernah kita doa untuk diri kita sendiri sampai 40 minit? Pernah kita doa untuk diri kita sendiri sampai setengah jam? Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang duduk rumah Allah Taala nunggu masuknya waktu isyak ni, duduk saja para malaikat doakan 3 perkara. Kita nak doakan keampunan untuk diri kita sendiri pun. Rekod kita tuan-tuan sepanjang hidup, berapa lama kita pernah berdoa? Mungkin 10 minit, mungkin 20 minit. Ini hati hamba Allah Taala yang lain lah yang mendoakan kita. Besar pahala dia tuan-tuan. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, terimalah taubat dia. Jadilah jemaah masjid tuan-tuan, baru tuan-tuan boleh buat perkara. Kalau tuan-tuan solat di rumah, tak ada. Tapi ada syarat. Ada syarat dia, 2 syarat. Dalam hadis ni sebut, ma lam yu'dhi fi aw yuhdith fi. Ada 2 syarat yang dapat dikira sebagai orang yang mengerjakan solat dan juga sebagai dapat doanya malaikat. Ada 2 syarat. Yang pertama, jelas Nabi sebut dalam ni, selagi mana dia tidak mengganggu orang lain. Kalau duduk bersembang, tak dapat. Duduk, kena duduk betul-betul dengan kuliah. Ataupun kalau tak ada kuliah, duduk sikit ngaji, tak ada kacau orang. Jelas Nabi sebut malam yu'dhifi. Itu yang pertama. Yang kedua, aw yuhdith fi. Selagi mana dia tak
kentut. Ataupun tak batal wudunya. Selagi mana dia masih ada wudu. Allah Akbar, besar ganjaran tuan-tuan. Jadilah jemaah masjid. Dan juga tuan-tuan, satu hadis saya bercadang sampai isyak saja, sampai azan saja. Satu lagi yang boleh tuan-tuan buat dan orang lain susah nak buat. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, man bana fintai asyrata raka'atan minas sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat siang dan malam, solat sunat, menjaga istiqamah, maka banallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan binakan baginya satu rumah di dalam syurga. 12 rakaat tuan-tuan jaga solat sunat ni. Dengar Allah 12 rakaat Ustaz banyak. Tarawih pun kita dah jadi 8 dah banyak. Masjid tuan-tuan 8 ke 20? 20. Masya-Allah terbaik, jazakallah. Masjid saya 8 tuan-tuan, rumah. Ni dah dapat nazir baru ni. Dia bercadang nak buat 20. Imam pula rasa macam terkejut. Tak apa, boleh, tak jadi masalah. Masya-Allah. Buat malu je kan. Masjid besar-besar buat 8. Allahu Akbar. Buat 20. Lagi banyak ni. Tak kiralah orang kata sunnah ke tak sunnah ke. Bukan apa tuan-tuan, lagi banyak kita sujud, lagi banyak pahala insya-Allah. Buat 8 pun tak jadi masalah. Buat 20 pun tak jadi masalah. Boleh. Apa salahnya kita buat 20? Kan? Kalau buat 8, sambung dekat rumah sampai 20. Kalau boleh buat tu bagus. Kalau tak boleh buat, lemah juga. Baik. 12 rakaat ni, 12 rakaat solat apa? Solat sunat. Solat sunat rawatib. Tuan-tuan jaga betul-betul. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau kita ni solat sunat ni, solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah, solat sunat sebelum dan solat sunat selepas. Agak-agak tuan-tuan, ngaku je lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan solat dekat rumah, buat tak solat sunat? Solat sunat sebelum dengan solat sunat selepas. Saya ngaku, saya pun tak buat kan. Kadang bukan kata aku tak teringat pun. Allah lemah ni kita kan. Kalau tuan-tuan dekat rumah boleh buat juga, memang terbaik. Tu tuan-tuan jaga solat jemaah kita, insya-Allah kita boleh jaga 12 rakaat solat sunat. Dia sebenarnya bukan 12. Kalau kita hitung semua hampir 20. Tapi sekurang-kurangnya kita jaga 12 rakaat solat sunat ni. Nak dapat jaga solat berjemaah. 12 rakaat tu apa dia? Nabi SAW beritahu, raka'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Banyak dalam hadis disebutkan Nabi tak pernah tinggal 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Dan juga solat sunat witir, yang mungkin di antara kita ada buat setahun sekali. Lemah juga. Maksudnya kita kena buat tiap-tiap hari. Kalau kita betul-betul cinta pada Nabi SAW, masya-Allah orang Malaysia ni, kalau time maulid, kalau time milad ataupun Maulidul Rasul, kita hidupkan dengan amalan-amalan. Bila kata tiap masjid ada berarak, masya-Allah terbaik, menunjukkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad kita, Nabi kita SAW. Apa salahnya tuan-tuan, dan lebih afdal lah kalau kita betul-betul cinta pada Nabi. Apa yang Nabi buat, kita jangan tinggalkan. Salah satunya apa? 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Nabi tak ada dosa, Nabi maksum. Itu pun Nabi jaga 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Dan juga solat witir. Kita ni tuan-tuan, akhirat kita pun belum jelas lagi. Dosa kita pun banyak lagi. Malas-malas nak buat solat sunat. Ada sedih kita, ada orang yang Allah Ta'ala dah pilih datang berjemaah dekat masjid. Ada masa untuk solat sunat, dia tunggu dekat luar berborak, main handphone, tengok carta organisasi lah. Kan? Rugi masa tuan-tuan. Buat 2 rakaat solat sunat sebelum subuh. Dulu masa saya belajar di Afrika Selatan, sana bermadzhab Hanafi. Rupanya tuan-tuan, mazhab Hanafi ni solat sunat sebelum subuh ni hukum dia wajib, tak buat berdosa. Solat sunat sebelum subuh dan witir bagi mazhab Hanafi. Bagi mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i solat sunat yang diberatkan. Apa juga? Mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia ada wajib dan dia ada fardu. Kalau fardu solat 2 waktu. Kalau wajib tu bawah pada fardu. Tapi dia tetap berdosa dan dia kena qada.
Diorang sangat jaga 2 rakaat sebelum subuh dan juga solat witir. Okey, itu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum subuh. Jangan kita rasa macam malah solat sunat tu Ustaz. Solat sunat ni Nabi bagi tahu amalan-amalan sunat ni akan menyempurnakan amalan fardu kita. Amalan fardu kita belum tentu kita 27. Kan? Solat sunat, solat berjemaah kita belum tentu Allah Ta'ala akan penuhi ataupun sempurnakan dengan amalan-amalan sunat. Itu sebab sunat ni buat dapat pahala banyak, tak buat tak apa ke ataupun tak buat rugi. Tak buat rugi bukan tak apa. Ada tuan-tuan niaga nak rugi, tak apa rugi, mana ada. Kalau rugi tu maksudnya memang rugi betul, humul khasirun kalau dalam Al-Quran sebut orang-orang yang rugi. Tak buat solat sunat sangat rugi tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala dah pilih kita jadi jemaah masjid, dah ada waktu, dah ada tempat yang sesuai dan orang semua buat. Jaga tuan-tuan solat sunat kita. Sebelum zuhur dalam hadis ni disebutkan 4 rakaat. Biasa kita buat 2 kan. Sebenarnya tahun baru ni tuan-tuan buat 4 rakaat. Walaupun ada hadis yang mengatakan 2 rakaat, ada hadis yang mengatakan 4 rakaat. Buatlah 4 rakaat. Niat yang sama juga. Habis 2 rakaat, bangun solat yang sama 2 rakaat lagi. Biasa habis azan nak qomat tu ada masa kan? Setengah masjid 10 minit. Tolak azan mungkin tinggal 7-8 minit, sempat nak buat 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur tadi. Ini biasa buat 2, jadikan 4. Kemudian wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-maghribi, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa raka'ataini ba'da isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Kita jaga betul-betul tuan-tuan. Dah Allah Ta'ala pilih kita jadi jemaah masjid ni. Kita ulang balik 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. InsyaAllah saya punya kuliah pun sampai azan ni. Mudah-mudahan tuan-tuan perkongsian kita yang pendek ni tuan-tuan, mudah-mudahan adalah perkara yang kita dapat, adalah perkara yang boleh memperingatkan diri